Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua rakan-rakan sekalian. InsyaAllah, nama saya Muhammad Adam bin Hamzi bersama dengan rakan-rakan saya, Saudara Hilman Syamil bin Muhammad Azmi dan Muhammad Wafiuddin bin Zafri. Kami akan membentangkan tentang tajuk serangan terhadap labutisi bagi subjek kajian perbandingan dialog peradaban dan pertembungan peradaban. Baik, kami terlebih dahulu, di dalam pembentangan kami pada hari ini, kami akan membentangkan berkenaan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan serangan terhadap labutisi. Kedua, sejarah peristiwa. Ketiga, punca utama serangan labutisi. Keempat, Islamofobia. Dan yang kelima, kesan terhadap sosial, ekonomi, politik. Seterusnya, kita akan merumuskan berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini. Baik, kita lihat dahulu kepada pengenalan peristiwa. Pertama, serangan terhadap World Trade Center 2001 labutisi dikenali juga sebagai peristiwa 11 September. Kedua, serangan ini telah didalangi oleh penyerang Bani Mati yang diberi nama sebagai kumpulan Al-Qaeda. Kumpulan Al-Qaeda telah diketuai oleh Osama bin Laden yang pada mulanya dia telah menafikan mendalangi serangan tersebut, namun pada tahun 2004 dia telah mengakui bahawa dialah yang mendalangi serangan terhadap World Trade Center pada tahun 2001. Sejurus pengakuan tersebut, Amerika Syarikat telah bertindak balas terhadap kejadian ini dengan melancarkan perang terhadap kekerasan dan menyerang Afghanistan untuk menjatuhkan kumpulan Taliban yang melindungi ahli-ahli Al-Qaeda serta menggumbal Akta Patriot di dalam negara Amerika Syarikat tersebut. Baik, kita bergerak kepada punca utama serangan. Terdapat tiga punca utama, maafkan saya. Pertama, kehadiran pihak Amerika Syarikat di Arab Saudi. Kedua, sokongan Amerika Syarikat terhadap Israel. Ketiga, sekatan terhadap Iraq. Motif-motif serangan ini telah dinyatakan secara terang-terangan oleh Al-Qaeda dalam beberapa pengisytiharan sebelum serangan dilakukan, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Qaeda itu sendiri. Baik, kita lihat sejurus daripada serangan ini, maka tercetuslah Islamofobia yang digembar-gemburkan oleh negara barat terhadap negara-negara Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan Islamofobia? Islamofobia ialah persepsi buruk terhadap Islam dan masyarakat Muslim seantaranya. Baik, kita lihat yang dimaksudkan dengan Islamofobia. Istilah Islamofobia ini diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Suruhanjaya Muslim British, dan Islamofobia yakni Commission on British Muslim dan Islamophobia pada tahun berikutnya. Suruhanjaya tersebut telah mengeluarkan laporan yang dikenali sebagai Runnymede Truth Report Islamophobia, A Challenge for All of Us, untuk telah menginstitusikan perkataan Islamophobia membawa maksud kepada prejudis terhadap Islam. Menurut laporan Runnymede, turut mengenal pasti 7 komponen yang mendefinisikan Islamofobia. Pertamanya, Islam dilihat sebagai blok monolitik, statik dan tidak berkembang. Kedua, Islam dilihat sebagai terpisah dan orang lain, ia tiada nilai persamaan dengan budaya lain, tidak mempengaruhi mereka dan tidak dipengaruhi mereka. Ketiga, Islam dilihat sebagai lebih lemah berbanding Barat, ia tidak bertamadun, tidak rasional, primitif, gila seks. Dan yang keempat, Islam dilihat sebagai ganas, agresif, mengancam, menyokong keganasan. Dan yang kelima, ketika Muslim terhadap Barat ditolak secara mentah-mentah. Keenam, permusuhan terhadap Islam digunakan untuk menghalalkan amalan diskriminasi terhadap Muslim. Dan yang ketujuh, permusuhan anti-Islam dilihat sebagai biasa dan normal. Dan inilah apa yang dimaksudkan Islamofobia, dan perkara ini telah berlaku sejak serangan terhadap labutisi, dan media barat telah memainkan peranan menggembar-gemburkan berkenaan Islamofobia dan menerapkan di dalam kalangan masyarakat di negara barat. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya, bagi kesan-kesan terhadap dari segi sosial, ekonomi dan politik, saya serahkan kepada sahabat saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Syamil bin Muhammad Azmi. Hari ini saya nak bentangkan sedikit sebanyak mengenai kesan peristiwa 11 September 2001 yang menjejaskan ekonomi, dunia dan sosial. Yang pertama, kesan buruk ini adalah hasil daripada dasar Bush, bukan tragedi 11 September. Sekiranya Al Gore memenangi pilihan raya Presiden AS masa tahun 2000, perjalanan politik AS sudah tentu sangat berbeza. Hampir sejuta orang mati dalam perang ini. Menurut jurnal perubatan The Lancet, 655,000 orang awam telah meninggal dunia di Iraq sahaja. Sepanjang dekad yang lalu, lebih 6,200 askar Amerika telah dibunuh. Kejatuhan harga rumah kesemuanya menghimpit rakyat Amerika Syarikat. Hal ini disebabkan kadar pengangguran yang enggan berganjak dari 9.1% dan kadar inflasi yang naik mendadak kepada 3.65%. Kegagalan pentadbiran Obama untuk memperbaiki ekonomi AS telah memburukkan keadaan. Pakej rancangan ekonomi Obama jelas gagal meningkatkan ekonomi Amerika Syarikat atau peluang pekerjaan. Seterusnya, keadaan menjadi lebih rumit dengan penurunan taraf agensi penarafan kredit negara. Kedua-dua peristiwa itu memberi impak besar kepada pasaran kewangan global. Kesannya adalah polisi luar Amerika Syarikat terhadap kedua-dua negara itu gagal mencapai maklumat pendemokrasian akan tetapi mewujudkan keadaan semakin beruncing yang telah membuka ruang kepada aktiviti keganasan di Pakistan dan juga Asia Barat. Dan yang terakhir, kesan peristiwa tersebut yang memberi impak kepada sosial. Dianggarkan 3 orang ribu terbunuh dalam serangan itu. 70 daripadanya orang awam bangsa, 246 orang di dalam keempat-empat pesawat, 2,606 terbunuh dalam nahas New York dan 125 orang terbunuh dalam Pentagon. Terdapat juga sejumlah besar kematian akibat serangan itu. Dianggarkan 400 asghar dan A 2016. Selain itu, sebahagian daripada bangunan Deutsche Bank sedang dibangunkan di 130 Liberty Street dan Hall Fitterman di College Community Manhattan Borough di 30 West Broadway telah dirosakkan. Udara New York City tercemar oleh menara pusat dagangan dunia runtuh toksik dengan 2,500 bahan pencemar termasuk karsinogen. Dan yang terakhir sekali, menurut laporan, seorang pegawai NYPD, Frank McCree, telah meninggal dunia akibat kanser paru-paru yang telah merebak ke seluruh badannya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafiuddin bin Zafri, nombor matriks 074548. Pada hari ini saya akan bercakap mengenai peristiwa 11 September kepada politik dunia. Kesan ini terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Pertama sekali saya akan bercakap mengenai dari sudut positif. Peristiwa ini telah mengangkat dialog peradaban ke tahap yang lebih tinggi dan bermakna. Sejurus daripada berlakunya peristiwa ini, masyarakat antarabangsa mula menyedari betapa seriusnya pergolakan politik dunia yang sedang melanda ketika itu. Hal ini menyemarakkan lagi semangat masyarakat dunia terhadap dialog peradaban yang diyakini dapat mengelakkan daripada peristiwa tersebut berulang kembali. Kesan positif yang seterusnya adalah Malaysia dapat mengambil iktibar daripada peristiwa ini dengan memperbagaikan hubungan luarnya dalam usaha mengelak kebergantungan kepada sesuatu kuasa besar. Manakala dari sudut negatifnya pula ialah dapat merosakkan struktur pentadbiran beberapa buah negara. Sejurus peristiwa ini, pihak Amerika Syarikat menempatkan ketenteraan mereka di Iraq dan Afghanistan dengan alasan mahu membanteras saki-baki pengganas Al-Qaeda yang didapati bersembunyi di negara tersebut. Alhasilnya negara-negara yang tersebut bergolak sehingga ke hari ini tanpa struktur pentadbiran yang baik. Dan seterusnya pula ialah strategi mendampingi dunia Islam yang juga merupakan sebahagian daripada diplomasi lembut Obama gagal mengatasi batasan Timur Barat yang wujud selama ini. Apa yang nyata adalah Islamofobia dan Arabfobia yang semakin menjemarak. Kesan daripada tragedi 11 September itu telah menyukarkan kehidupan masyarakat Muslim di Amerika Syarikat khususnya dan dunia amnya. Dalam Orde Baru dunia ini, Israel juga akan bangkit sebagai satu kuasa unggul di rantau Asia Barat
yang dilanda pergolakan politik. Bermula daripada sini, kuasa Israel akan lebih kukuh kedudukannya di dunia sebagaimana kita telah lihat sebelum ini. Israel secara senyap membina kekuatan ketenteraan. Keunggulan Israel menjadi semakin ketara apabila Amerika Syarikat dan kuasa-kuasa Eropah seperti Sepanyol, Portugal dan Itali mula goyah kedudukan ekonominya akibat krisis kewangan kesan daripada peristiwa ini. Berdasarkan peristiwa 11 September 2001, apa yang dapat disimpulkan ialah Amerika Syarikat masih tidak dapat menangani atau mengurangkan ancaman terorisme daripada pihak luar. Seterusnya, pengaruh dan amalan ideologi demokrasi dan ekonomi neoliberal disebarkan ke seantero dunia. Yang ketiga adalah hasrat untuk mengukuhkan lagi sistem kapitalisme global diteruskan tanpa tentangan daripada pihak luar. Apabila konsep terorisme masih menjadi alasan ahli politik, maka permasalahan ini akan menjadi lebih serius dan sukar dibendung sehingga boleh mencetuskan Perang Dunia yang Ketiga. Dan yang terakhir adalah keganasan berbentuk pembunuhan dan pengebuman sehingga menyebabkan kematian insan-insan yang tidak berdosa menyalahi prinsip-prinsip asas yang dijunjung dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam mengutamakan perdamaian dan keharmonian dan menyeru kepada umatnya supaya saling mengenal antara satu sama lain dan menjadikan perpaduan antara satu sama lain. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.